Saudara-saudara yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, apa? Selepas ahli parlimen Muar ataupun bekas presiden muda yang sudah meletakkan jawatan itu sebagai presiden muda yang terlibat dengan kes mahkamah, di mana keputusan Syed Saddiq untuk menjalani, di mana saya melihat di dalam satu keputusan bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi menjalani hukuman penjara selama 7 tahun, 2 kali sebatan serta denda 10 juta selepas didapati bersalah terhadap 4 tuduhan pecah amanah, salah guna wang dan pengubahan wang haram. Nah, saudara-saudara, selepas Syed Saddiq terlibat dengan satu perkara yang amat serius ini, ada yang bertanya, adakah Syed Saddiq nak larikan diri? Adakah Syed Saddiq akan melawan? Nah, seperti yang kita tahu, Syed Saddiq sudah pasti akan melawan perkara ini. Kalau nak cakap Syed Saddiq larikan diri, saya rasa kalau kita ditanya, adakah Syed Saddiq larikan diri ke mana-manakah? Mungkin kita boleh jawab tidak. Syed Saddiq tidak larikan diri. Kenapa saya bercakap tentang ini? Kerana disahkan di sini Syed Saddiq mohon pelepasan sementara pasport ke Singapura, Taiwan. Mungkin ada yang bertanya, Syed Saddiq nak larikan diri ke Singapura ataupun Taiwan ke? Jawapannya tidak sama sekali. Disahkan di sini bahawa menerusi afidavit sokongan difailkan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata beliau ke Singapura untuk menghadiri majlis perkahwinan anak perempuan rakan karib. Seperti yang kita dengar sebelum ini juga, di mana Muhyiddin Yassin juga memohon pelepasan pasport sementara yang ke Australia kerana ingin melawat keluarganya di sana, itu kakak Muhyiddin Yassin sendiri yang saya difahamkan melawat kakaknya yang menghidap kanser. Nah, saudara-saudara, kalau ada yang bertanya adakah Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman dan Muhyiddin Yassin nak larikan diri? Tidak, jawapannya tidak. Menerusi afidavit sokongan difailkan bersama notis usul pada 8 Mei, Syed Saddiq berkata beliau ke Singapura untuk menghadiri majlis perkahwinan anak perempuan seorang rakan karibnya. Ahli Parlimen Muar memfailkan permohonan bagi pelepasan sementara pasportnya untuk membolehkan beliau ke Singapura dan Taiwan. Syed Saddiq berkata beliau dijemput sebagai antara wakil negara oleh pejabat ekonomi dan kebudayaan Taipei di Malaysia untuk melawat Taiwan dari 10 hingga 15 Jun tahun ini. Nah, saudara-saudara, siapa-siapa yang bercakap Syed Saddiq ataupun Muhyiddin Yassin nak larikan diri? Jawapannya adalah tidak ya. Nah, saudara-saudara, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Ini melibatkan nama Anwar Ibrahim dan juga melibatkan 2 ahli parlimen daripada pembangkang ataupun Perikatan Nasional. Menurut Syahabuddin Husin ataupun Syahabuddin.com, mana semua penyokong Anwar? Kenapa tiada seorang pun tampil heret Taqiyuddin ke Mahkamah Syariah atas kesalahan qazaf? Soal Syahabuddin. Nah, apa yang berlaku? Ikuti terus di dalam channel ini untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. Sehari 2 ini kecoh kembali para penyokong Pakatan Harapan bercakap tentang Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin yang menimbulkan semula isu liwat yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Difahamkan beliau bercakap mengenai isu berkenaan ketika berceramah dalam kempen PRK Kuala Kubu Baharu baru-baru ini. Paling banyak mereka mengaitkan perbuatan Taqiyuddin ialah dengan kesalahan qazaf, yaitu menuduh seseorang dengan dakwaan melakukan zina atau liwat dengan tujuan menghina tanpa mengemukakan 4 orang saksi.
Selain itu, tidak kurang yang menyerang Taqiyuddin dengan amalan politik murahan dan bermulut puaka kerana mengitar semula pertuduhan yang konsisten dinafikan Anwar sejak dulu sebagai fitnah untuk membunuh masa depan politiknya. Sebenarnya apa yang dilakukan Taqiyuddin bukanlah sesuatu yang asing dalam blok PN. Sebelum itu, Naib Presiden Bersatu merangkap ahli Parlimen Putrajaya Muhammad Razi Jidin telah secara terbuka dan terang-terangan menyerang Anwar sebagai peliwat di dalam parlimen. Nah, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan, yang menjadi persoalannya adalah adakah dua ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini, Taqiyuddin daripada PAS dan Razi Jidin daripada Bersatu, akan disaman oleh Anwar Ibrahim sendiri ataupun pihak Anwar Ibrahim sendiri dan mengheret mereka kedua di mahkamah sehingga mampu mereka berisiko untuk ditangkap masuk penjara. Nah, kalau disaman, siapa yang nak saman dan berapa yang mereka nak saman kedua-dua ahli parlimen PN ini? Kerana perkara ini amat sensitif. Selain itu, beberapa penggiat media sosial pro-BN bermula sejak Anwar dilantik sebagai PM dan sehinggalah sekarang masih berterusan tidak henti-henti memainkan isu tersebut dalam pelbagai versi. Sebelum ini, memang Anwar beberapa kali membawa kes kazaf ke mahkamah terhadap mereka yang menuduh dan mengaitkannya dengan pertuduhan liwat. Sudah tentu oleh kerana ketika itu Anwar berada di blok pembangkang. Semua kes yang dibawanya ditolak begitu saja. Tetapi sekarang keadaan sudah berbeza. Selain PH mengetuai kerajaan, Anwar sendiri adalah PM dan ketua kerajaan. Oleh yang demikian, kenapa masih dibiarkan banyak pihak terus menuduh Anwar dengan perbuatan liwat, walhal mereka tidak pun pernah mengemukakan 4 saksi. Sebagai PM, pastinya munasabah bagi Anwar tidak melayan semua pertuduhan tersebut. Tetapi takkan para penyokong Anwar dalam PH, PKR, pelbagai NGO dan orang perseorangan yang setia menyokongnya masih sampai hati hanya duduk diam. Sebahagian daripada mereka dilihat sekadar ada menulis di media sosial atau mengeluarkan kenyataan dengan menyerang kembali penuduh tersebut. Dan paling ramai hanya berani mengonel dalam grup WhatsApp. Mana cukup begitu bro, menurut Syabudin. PH kan dah jadi kerajaan. Sepatutnya dalam keadaan sekarang, para penyokong Anwar terutama pemimpin PKR sendiri dan mereka yang diberi jawatan dan kedudukan dengan pelbagai imbuhan haruslah bertindak lebih agresif serta proaktif membela PM. Nah, saudara-saudara, setelah menjadi Perdana Menteri, kerja penyokong dan mereka yang diberi jawatan itu pula lah yang berbuat demikian. Saudara-saudara, apakah kesan buruk kepada PN selepas ini? Adakah dengan ini akan membawa kekalahan kepada Perikatan Nasional Bersatu dan PAS pada pilihan raya kecil?